kuasa matriks ini. Usulan dikatakan kalau P itu ergodic, yaitu ada satu kelas komunikasi saja dan semua keadaannya berkala satu, maka dalam jangka masa panjang kuasa P itu mempunyai setiap baris yang sama. Kuasa P itu mempunyai setiap baris yang sama. Okey, malah kalau saya tulis baris sama, kalau saya tulis pi sebagai vektor ini, kalau saya tulis pi sebagai vektor ini, maka pi ini memenuhi persamaan ini. Pi memenuhi persamaan ini. Ingat, pi adalah vektor 1 kali m. 1 kali m darab dengan m kali m dapat 1 kali m balik. Okey. Dan bukan sahaja matriks kuasa P itu akan menjadi mempunyai baris yang sama, tapi baris yang sama ini memenuhi persamaan ini, dan baris komponen-komponen baris yang sama itu akan memberi jumlah sama. So ini adalah this is the vector kebarangkalian. This is a problem vector. Okay, boleh. So ada dua kaedah nak cari pi vektor ni. Satu, bila kamu kuasa P sampai kamu lenguh tangan, ataupun kamu guna dua persamaan serentak ini dan ini, selesaikan dapat pi. Okey, boleh. So apa guna pi? Tidak ada. Sekarang nak tunjuk fenomena tu, nak tunjuk bahawa berlakunya penstabilan baris. Baris itu akan jadi stabil kalau diandaikan matriks itu ergodic. Syarat cukup ya, bukan perlu. Syarat cukup. Syarat cukup untuk berlakunya fenomena ini ialah P ergodic. Bukannya syarat perlu. Sebab apa saya kata bukan syarat perlu? Kalau kamu tengok contoh pada buku surat apa ni 20 tu, saya tak ni saya silap, saya terkadang banyak, tapi tak apalah. Maksudnya ada matriks tidak ergodic yang boleh memenuhi sifat ini. So sifat ergodic itu tidak semesti, bukannya satu kemestian. Lepas tu saya kata dia syarat perlu, bukannya syarat perlu. Okey, sifat ergodic itu bukan kemestian berlakunya fenomena ini. Tapi kalau dia ergodic, sah berlaku. Okey, kalau dia ergodic, sah berlaku fenomena. Alright, pada muka 20 ada sedikit cerita-cerita kita kena kopi tentang pi. Mau dibaca. Yang ni kita beri nama. Ni kita panggil laporan keadaan mantap ataupun laporan seimbang. Sebab apa kita panggil laporan? Sebab dia kebarangkalian kan, pi 1 tambah pi 2 juga pi m dapat apa ni, jumlah dia 1. Okey.
Dia tabur kan? Probability factor. So anyway, so contoh pada muka surat 20, contoh yang pertama tu ialah tidak semua matriks peralihan memenuhi sifat fenomena. Tidak semua matriks peralihan memenuhi fenomena ini. Kamu boleh hitung kuasa-kuasanya tidak stabil. Okay. Contoh yang kedua pada muka surat 20 tu memberikan satu contoh konkret lah macam mana kamu nak buat pengiraan yang sebagainya. Okay, contoh ini merujuk kepada contoh pertukaran kelas sosial antara populasi itu. Alright, so ingat kembali dia punya cerita sebalik pengalihannya ialah kita ada satu populasi. Populasi ini dia dalam populasi dia berubah daripada generasi ke generasi, dia berubah dari mana-mana, kelas sosial yang berubah. Umpamanya kelompok ni kelas sosial dia so, lepas tu next generation berubah kepada kelas sosial yang lain. Alright? So, tempoh masa tu generasi ke generasi lah baru berubah kelas sosial. Dia tak boleh hari ini kelas sosial A, esok kelas sosial lain. I mean, it doesn't happen that way. Dia akan perubahan berlaku dalam jangka masa panjang at least one generation. Okay? By the way, satu generasi 2 tahun. Mau tahu? Tahu kan? Jadi kita cakap pasal satu generasi populasi berapa hari, bulan? Tahu? One generation. Kamu mau statistik patut tahu? Ada? Nari? 60 tahun. Okay. 63? Boleh, 63. Satu generasi berapa? Oh, sebut nama. 30. 10 tahun. Satu tahun. Pada bacaan saya 40 tahun pada pembacaan saya lah. Saya silap. Tapi logiknya ialah kamu dah habis belajar, kamu start family, kamu dah ada kerja kamu dah matang. By the end of 40 years old, on average lah. Mula-mula tu kamu start kerja 20 lebih, 30 lebih. Masih lagi cari-cari, tak matang kan? So, you're still searching for the right job. So, by the time you're 40, you should stabilize. Dan masa stabilize tu lah pertukarannya berlaku, pertukaran generasi. Tolong semak lah. Tolong semak apa saya kata. Okay. Dan siapa dapat maklumat tu, kalau siapa dapat maklumat yang tepat, tolong kongsi. Okay, share. Kalau WhatsApp ke apa. Jangan WhatsApp saya lah, saya dah. WhatsApp sama kanan kamu. Okay. Okay. So anyway, so contoh yang pada muka surat 20 akhir itu ialah contoh pengiraan macam mana nak hitung taburan seimbang dalam contoh ini. Kalau kamu tengok dia punya pengiraan tu, dia ada 3 persamaan serentak. 3 persamaan serentak tu daripada persamaan ni lah. Daripada persamaan ni, pi ialah pi 1, pi 2, pi 3. Pi 1, pi 2, pi 3 darabkan matrix P, dapat persamaan serentak tu ditambah dengan persamaan ni. Kamu kena ada persamaan ni. Kamu kalau hitung ni saja kamu tak dapat jawapan ni. Kamu kena masukkan persamaan ni. Syarat ni kena masukkan. Okey. Walaupun dia 3 pun boleh ubah, sepatutnya kalau 3 pun boleh ubah, 3 persamaan tak okey. Kan?
Tapi kenapa tak okey kes ni? Sebab dia mengapa ada 3 persamaan, 3 kumpul upah, masih lagi tak ada selesai? Mengapa? Kenapa? Al-Jabali ni. Klik Al-Jabali ni akan belajar nak tadi. Sebab persamaan, 3 persamaan yang diperoleh itu tidak merdeka. Okey, tidak merdeka. 3 persamaan tu walaupun kita dapat secara harafiah ada 3 persamaan, tapi sebenarnya yang betul-betul hidup, yang betul-betul hidupnya 2 saja. Dan satu tu ialah gabungan yang 2 itu. Alright? Ada satu persamaan yang datang daripada 2 tu. Yang betul-betul mereka adalah 2 saja. Okey, itu dari segi teori lah. Jadi ajaran ini kata that will happen, maksudnya penyelesaian untuk 3 persamaan serentak dengan 3 kumpul upah tak akan dicapai sebab persamaan yang kamu sedang kira itu adalah tidak bersandar linear. Itu istilah bersandar linear. Kan? Dia tidak bersandar linear. Takut. So, pokoknya ini jalan hidup. Itu saja cerita. Alright. So dia hitung, dalam contoh tu dia hitung berdebat, dapatlah usaha 21. Usaha 21 atas tu dia dapat angka ini. Pi 1 ialah 0.07, Pi 2 ialah 0.62, Pi 3 ialah 0.31. So how do you interpret these numbers? Ingat, senario kita ialah kelas sosial. Kita ada 3 kelas sosial. Kita nak tengok dalam jangka masa panjang apa berlaku pada populasi ini. Maksudnya dalam populasi ini pada jangka masa panjang kelas sosial mana yang akan jadi dominan? Okey, yang akan yang ramai sekali lah, itu spesifik kan. So daripada perkiraan ni, Pi 1 merujuk pada kelas sosial 1, Pi 2 merujuk pada kelas sosial 2, Pi 3 merujuk pada kelas sosial 3. So dari segi perangkalian atau peratusan ialah kita dapati bahawa kelas sosial 2 dominan. Okey, iaitu 62%. 62%. So, dalam jangka masa panjang, 62% daripada populasi ini akan tergolong dalam kelas menengah. 0.62 perangkaliannya, so dari segi praktikal adalah 60% akan jadi dalam tergolong dalam kelas menengah. Okey, bagus tak lagu? Bagus tak lagu? Dari segi praktik populasi. Is it good population? Kalau ikut ni ialah 7% kelas atas, 62% kelas menengah, 31% kelas rendah. Bagus tak lagu? Is it good? Good population? Tak bagus sebab tak ramai orang kelas pandai. 7% lah kalau ikut ni 7% dalam kelas atas kan. Ni kelas bukan kelas IQ ni, kelas social economic status. Okey, kelas ekonomi lah. 7% kelas atas, 62% kelas menengah dan 31% kelas rendah. Bagus tak bagus? Kamu nak berapa? What's a good number?
Kalau kamu jadi jurutera sosial, kamu nak berapa? 20 atas, mana boleh 80? 20 menengah apa? 12 ni kita 100. Kamu nak menengah apa? Atas berapa? 30. Menengah? 60. 10%. Okay, good. Saya nak tengok you punya sistem nilai. Tak ada. Awak punya sistem nilai. Okay. Ini untuk buat sistem nilai kita. Okay. What do you expect in life? Okay. Okay. That's you something about your character. Betul? Awak nak macam mana? So, tak ada soalan betul, tak ada betul salah kan? Masing-masing ada sistem nilai, kamu akan guna sistem nilai kamu untuk jawab apa soalan tadi. So anyway, kita teruskan. Usulan 15 ataupun contoh yang kedua tu adik-adik dia lah. Yang ni yang teh tu. Contoh kedua tu. Okay. Contoh kedua tu ialah teh tu. So sekali lagi, contoh teh ni juga matris recording ya. Sebab dia satu kelas komunikasi dan semua keadaan berkala satu. So sekali lagi kita guna usulan sebelum ni, adanya pi yang tak berasa imbang. So hitung kira punya kira berapa dan pi sama dengan 0.5, 0.3, 0.2, lebih kurang macam itulah. So soalannya dalam jangka masa panjang, jenama mana yang mengawal market di kawasan tersebut? So sudah pasti daripada pengiraan kita ataupun model kita merumuskan bahawa jenama yang pertama. Kan? Okay, jenama yang pertama. So this is the kind of interpretation yang kita boleh buat atas gambaran keadaan mantap. Okay, gambaran keadaan mantap. Okey, seterusnya soalan usulan 15 silakan. Usulan 15 silakan. Apa dia kata? Soalan 15 ialah soalan 15 memberi satu lagi interpretasi tentang apakah pi ini. Beri satu lagi interpretasi tentang apa pi ini. Pi 1, pi 2 dan sebagainya. So dia kata di sini pi j adalah nisbah masa, okey, proses akan berada di keadaan j. Berapa peratus dia berada di keadaan j dalam jangka masa panjang? Dalam semua dia bercakap pasal long term. Okay, tak boleh kata esok T ini akan jadi dominan. No. We talking dalam jangka masa panjang. Tak boleh kata tahun depan generasi menengah akan dominan. Tak boleh, no. Dalam jangka masa panjang. Whatever jangka masa panjang is. Kalau saya tanya kamu, apa maksud jangka panjang di sini? Jangka masa panjang di sini. What's a good answer to that? Siapa boleh jawab, saya bagi aja. Sekarang, apakah yang dimaksud dalam jangka masa panjang? Apa maksud jangka masa panjang?
bila? Maksudnya kalau orang tanya kamu, cuba bagi satu angka yang konkret supaya saya boleh faham apa dia masa panjang. Kalau tanya kamu. So dalam konteks take for example, cuba bagi satu masa yang konkret supaya saya boleh faham apa maksudnya masa panjang. Mengapa kamu kata 10 tahun? What's your basis of your answer? Okey, fikirkan siapa jawab ada jawapan, beritahu saya menurut saya iPhone ini. Okey. Ini itu soalan berhadiah ya, soalan berhadiah. Okey. Balik pada soalan 15 tadi ialah pi j diinterpretasikan sebagai nisbah masa dalam jangka masa panjang yang proses akan berada di kadar J. Okay. Berapa peratus dia berada di kadar J? Pi J itulah. Okay. Lepas tu kita ada tarik 9. Ini merujuk pada purata masa perjalanan pertama. Apa maksud purata masa perjalanan pertama? Baca dulu tarik 9. Ada dua keadaan yang kita minat, I dan J. Kita bermula daripada keadaan I. Okey. Cara purata, berapa langkah yang saya ambil untuk sampai pertama kali ke J? Berapa lama? Cara purata, berapa lama untuk sampai ke J buat kali pertama? Okey. Buat kali pertama. Bermula dari I, berapa langkah yang diambil untuk sampai ke J buat kali pertama? Iaitu MIJ. MIJ adalah jangkaan langkah untuk sampai ke J buat kali pertama. Alright. So, jawapan pada macam mana nak hitung jangkaan ini, kamu tengok usulan 16 lah. Usulan 16 memberikan bersama-sama yang perlu diselesaikan untuk menghitung jangkaan ini. MIJ equals to bla bla bla. Kalau I sama dengan J, ini sudah jadi 1 per pi I. Okey. Itu case yang paling mudah saya lah. Bermula di I, berapa langkah secara puratanya untuk sampai ke J buat kali pertama? Cuba kita tengok penggunaan pengiraan jangkaan ini dalam konteks contoh di bawah sekali itu. Okey. Cuba baca sekejap contoh di bawah sekali itu sebelum kita bincang sikit.
ini melibatkan contoh mudah, ada dalam pasaran ada dua jenis jenama A dan B. Alright. So ini perubahan cita rasa pengguna terhadap jenama ni lah. Dari A ke A, A ke B, B ke A, B ke B dan sebagainya. Perubahan cita rasa minuman. So, soalan yang kita tanya, kita boleh tanya dalam soalan ni ialah, kalau saya bermula, saya start minum, saya start guna jenama A, berapa lama yang saya, berapa kali atau berapa belian selanjutnya baru saya berpindah ke jenama B. Something like that. Okay? Buat pertama kalinya. How long do I have to use jenama A sebelum saya rasa tak, 10 kali try baru rasa tak. Atau kamu pergi makan di dalam mahal, makan sekali tu okey lagi, 2 kali tu okey lagi, 3 kali tak. Nah, kali keempat tu baru kamu berpindah ke kedai mamak sebelah lagi, kedai mamak. Something like that. Berapa kali kamu nak kena makan ke kedai yang sama sebelum kamu rasa sudah lagi. That's the kind of question we ask. Alright? So, kalau kamu ada vektor taburan kata mantap ini, kamu boleh hitung MIJ yang berkaitan lah. Dan daripada MIJ ini kamu dapat maklumat bahawa umpamanya dalam contoh pengerai ini telah diselesaikan bahawa M12 ialah 10, M21 ialah 5. Maksudnya, kalau M12 ialah 10, maksudnya kalau dia bermula dengan jenama 1, 10 kali makan ataupun 10 kali cuba jenama 1 baru dia berpindah ke jenama 2. Alright? Dan satu lagi cukup juga tafsiran. Alright? Boleh? Jadi satu lagi interpretasi. So, kemuncaknya ialah taburan kata mantap ni dia banyak tafsiran. So, kamu kena pandai-pandai lah guna yang mana saya. Okay? Soalan yang dia beri ialah soalan yang fizikal. Lepas tu kamu kena pandai lah nak guna yang mana. Kamu kena lilik yang mana. Boleh? Okey. First time, nak hadam lagi tak apa. Depan tutorial Dr. Kamal. Tutorial? Depan. So, minggu depan tutorial Dr. Kamal. So, dia akan saya rest minggu. Lepas tu kita digest. Semua ujian saya sikit-sikit je. Soalan santai-santai. Soalan-soalan yang memerlukan pemikiran saya. It's not so much about calculation. Calculation itu bagi saya ada soalan begini. Tapi soalan nak test kamu faham atau tidak, jejak langkah-langkah. Okay, so next week kita akan mati over. After that, hari Isnin tu, so kelas hari Isnin lepas minggu tutorial tu, minggu berapa dah minggu depan minggu berapa? 5. Minggu ke-6 lah kita punya exam ya. So kita punya exam minggu ke-6 hari Selasa pagi. Lapan awal sikit. Dah tu, pukul 8.30 macam biasa. Kita buat setengah-setengah sudah. Sebab saya exam saya kecil-kecil je. Okay. So hari Selasa lepas tutorial yang tu kita ada ujian sikit. Hari Senin tu nak buat. Ada nama nak bagi tutorial nak buat apa pertemuan? Okay, teruskan Dr. Kamal, silakan. Okay. So dengan Dr. Kamal 3 pertemuan. Lepas tu, boom, hari Selasa tu saya beri. Alright, so kalau biasa on the door, hari Selasa 2%. Okay, ada soalan? Apa yang nak masuk sampai ke kuliah hari ini? Bahkan sampai kuliah hari ini. Ada soalan? Dia kata dia di macam